Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa musuh terbesar hari tua anda bukanlah berada di hospital atau pada genetik, tetapi bersembunyi secara senyap di dalam peti sejuk anda? Ya, di situ, tempat anda menyimpan makanan yang anda sediakan dengan penuh kasih sayang, menyangka anda sedang memberi nutrisi kepada tubuh anda. Terdapat 5 jenis makanan, 5 pengkhianat harian yang apabila dipanaskan semula mengalami transformasi kimia yang sangat drastik sehingga ia bukan lagi makanan, sebaliknya bertukar menjadi racun perlahan untuk sel-sel anda. Saya melihat perkara ini setiap hari di klinik saya. Pesakit berumur 60, 70 tahun yang datang dengan keletihan kronik, dengan kabus otak, brain fog yang mereka kelirukan dengan demensia, dengan perut yang hancur dan mereka tidak faham mengapa. "Doktor, saya makan makanan sihat," kata mereka kepada saya. Dan mereka betul, mereka makan secara sihat. Tetapi mereka memanaskan semula makanan dengan cara yang salah. Saya seorang doktor dengan pengalaman berdekad memerhatikan bagaimana tabiat kecil memusnahkan kehidupan yang hebat. Dan hari ini, saya bukan di sini untuk memujuk anda. Saya di sini untuk menyelamatkan anda daripada dapur anda sendiri. Menurut data membimbangkan yang kami kaitkan dengan kajian oleh organisasi antarabangsa, sebahagian besar individu yang berumur lebih dari 50 tahun kerap mengambil sebatian karsinogenik, penyebab kanser, tanpa menyedarinya. Tanpa menyedarinya! Tubuh anda bukan lagi seperti orang muda berusia 20 tahun. Hati anda, buah pinggang anda, kapasiti detoksifikasi anda, semuanya telah berubah. Apa yang dahulu boleh anda tahan, hari ini ia meradangkan anda. Hari ini ia menuakan anda. Hari ini ia membunuh anda dengan lebih cepat. Sebelum saya mendedahkan senarai hitam yang mesti anda hafal seolah-olah nyawa anda bergantung kepadanya kerana ia memang begitu, saya mahu anda lakukan sesuatu untuk diri anda sendiri sekarang. Langgan subscribe saluran ini dan tekan butang suka, like. Ini bukan kerana mahu menunjuk-nunjuk, ini untuk kelangsungan hidup. Setiap minggu, saya mendedahkan apa yang industri makanan lebih suka anda abaikan. Jika anda menghargai kewarasan dan kesihatan anda, aktifkan loceng itu. Anda pasti tidak mahu terlepas fakta tentang kolesterol teroksida yang akan saya berikan nanti. Ia sangat menakutkan. Sudah lakukannya? Bagus! Mari kita mulakan. Makanan pertama, secara ironinya, adalah simbol kesihatan. Bayam! Berapa kali saya telah mendengar, "Doktor, saya tak membazir apa-apa. Saya panaskan semula sup bayam hari Ahad untuk dimakan pada hari Isnin." Dengar sini baik-baik. Jangan sekali-kali lakukan ini lagi. Bayam segar adalah sesuatu yang luar biasa. Ia syarat dengan nitrat. Ingat, nitrat dengan huruf A, nitrates. Sebatian ini adalah rahmat untuk peredaran darah anda. Ia membantu mengembangkan arteri anda, mengawal tekanan darah anda. Ia adalah emas tulen untuk jantung yang semakin menua. Tetapi, dan di sinilah perangkap mautnya, apabila anda memanaskan bayam yang telah dimasak untuk pusingan kedua, terutamanya di dalam ketuhar gelombang mikro atau pada suhu yang tinggi, satu alkimia gelap akan berlaku. Nitrat yang baik itu akan terurai. Ia bertukar menjadi nitrit dan di bawah keadaan asid di dalam perut anda, nitrit tersebut berubah menjadi nitrosamin. Adakah anda tahu apa itu nitrosamin? Ia adalah sebatian yang telah diklasifikasikan oleh Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa sebagai karsinogen langsung, penyebab kanser. Kita bukan bercakap tentang mungkin, kita bercakap tentang kimia tulen. Ia dikaitkan dengan kanser perut, hati dan usus besar, kolon. Masalahnya ialah, ini merupakan satu proses yang tidak kelihatan. Sup itu rasanya sama, baunya sama. Tetapi pada peringkat molekul, anda telah mencipta satu toksin, racun. Saya teringat kes seorang pesakit, mari kita panggilnya M, berusia 63 tahun. Sakit perut yang tidak dapat dijelaskan, keletihan yang terasa berat pada tulang yang membuatkan anda tidak boleh bangun dari katil. Dia telah meracuni dirinya sendiri secara perlahan-lahan selama 3 tahun. Hatinya, organ mulia yang menapis darah anda, terpaksa bekerja lebih over cuba membersihkan nitrosamin yang dia sendiri berikan setiap kali makan tengah hari. 3 tahun. Saya mahu anda jujur dengan saya dan dengan komuniti ini. Tinggalkan di ruangan komen. Adakah anda seorang yang menyimpan sayur-sayuran yang telah dimasak untuk dipanaskan semula pada keesokan harinya? Tulis ya atau tidak. Saya tidak menghakimi anda, tetapi saya perlu tahu betapa seriusnya situasi di rumah anda.
Saya sedang membacanya. Baik, mari kita teruskan. Kerana jika bayam merisaukan anda, makanan kedua adalah satu perangkat biologi yang telah membawa orang ramai ke unit kecemasan, mengirakan mereka diserang strok sedangkan ianya disebabkan oleh sesuatu yang mereka makan. Saya bercakap tentang kentang. Di sini bahayanya bukan sahaja secara kimia, ia juga melibatkan bakteria dan ia adalah pembunuh senyap. Pernah berlaku kepada anda, bukan? Anda masak stew atau rendang dengan kentang atau kentang rebus. Ada lebihan. Anda membiarkannya di dalam periuk pada suhu bilik, menunggu ia sejuk untuk dimasukkan ke dalam peti sejuk. Kadang-kadang sampai 2-3 jam. Kadang-kadang anda membungkusnya dalam kerajang aluminium dan membiarkannya di situ. Kesilapan besar, sangat besar. Kentang mempunyai persekitaran yang sempurna untuk bakteria yang dipanggil Clostridium botulinum. Jika anda membiarkannya sejuk perlahan-lahan pada suhu bilik, spora bakteria ini boleh bangkit dan membiak. Dan dengar sini baik-baik. Ketuha gelombang mikro tidak selalunya membunuh bakteria ini dan tidak memusnahkan toksinnya jika ia telah terbentuk. Botulisme bukan satu gurauan. Ia adalah neurotoksin atau toksin saraf. Ia menjejaskan saraf anda. Ia boleh menyebabkan kelumpuhan, penglihatan kabur, kesukaran menelan. Saya telah melihat pesakit tiba di unit kecemasan dengan simptom yang kelihatan seperti strok dan semuanya bermula kerana kentang yang disimpan dengan cara yang salah dan dipanaskan semula. Selain itu, ada faktor lain, kanji. Apabila anda memasak kentang dan menyejukkannya, kanji tersebut mengubah strukturnya. Ia menjadi kanji rintang atau resistant starch. Ia baik untuk usus anda secara teori, tetapi jika anda memanaskannya dengan cara yang salah dan telah membiarkannya di luar, anda menggalakkan pertumbuhan bakteria berbahaya yang asid perut anda, yang tidak lagi sekuat semasa anda berumur 30 tahun, tidak boleh lawan. Perut anda pada usia 60 tahun menghasilkan kurang asid hidroklorik. Itu adalah halangan pertahanan anda. Jika anda memasukkan beban bakteria yang tinggi daripada kentang lama, anda sedang mengundang jangkitan yang teruk. Adakah anda sedar betapa seriusnya perkara ini? Kita sedang bercakap tentang kehidupan harian anda, tentang kentang lenyek yang anda simpan semalam. Sekarang, bersedialah, kerana makanan ketiga adalah sarapan kegemaran berjuta orang. Dan apa yang saya akan beritahu anda tentangnya akan mengubah cara anda melihat kuali dan ingatan anda. Ya, ingatan anda. Jika anda pernah berasa terlupa perkataan atau anda masuk ke sebuah ruangan dan tidak tahu apa tujuan anda ke situ, beri perhatian kerana anda mungkin sedang memakan punca keradangan otak itu setiap pagi. Saya bercakap tentang telur. Tetapi bukan sebarang telur. Saya bercakap tentang telur yang dipanaskan semula. Di sini sainsnya sangat jelas dan menakutkan. Telur adalah sumber protein dan lemak sihat yang hebat. Tetapi, protein telur sangat sensitif terhadap suhu. Apabila anda memasak telur, strukturnya berubah. Ia ternyah asli. Itu normal. Tetapi, apabila anda mengambil telur yang telah dimasak itu, rebus keras, hancur dada dan mendedahkannya kepada haba sekali lagi, terutamanya gelombang agresif daripada ketuha gelombang mikro, penyah aslian kedua akan berlaku. Dan yang lebih bahaya, pengoksidaan kolesterol. Dengar perkataan ini. Kolesterol teroksida. Kolesterol biasa bukanlah penjahat seperti yang digambarkan kepada kita. Otak anda perlukan kolesterol. Neuron anda disaluti lemak. Tetapi kolesterol teroksida itu adalah pengganas vaskular. Apabila anda memanaskan telur, lemaknya teroksida. Jenis lemak rosak ini mempunyai keupayaan untuk merosakkan lapisan arteri anda, mewujudkan keradangan. Dan apa yang lebih bahaya untuk anda yang berada di separuh kedua kehidupan, ia melepasi halangan darah otak. Apakah maknanya dalam bahasa mudah? Bahawa sebatian toksik tersebut boleh sampai ke otak anda. Keradangan kronik pada otak tidak menyakitkan. Anda tidak berasa dicucuk. Anda berasa berkabus. Anda rasa anda lebih perlahan. Anda rasa ketangkasan mental anda seakan terlepas dari celah jari anda. Saya ada pesakit, R, seorang guru pencen. Keluarganya bimbang ia menghidap Alzheimer's awal.
Ia keliru, tidak peduli. Rupa-rupanya, R merebus sedozen telur pada hari Ahad dan memanaskannya setiap pagi untuk menjimatkan masa. Dia telah membombardir otaknya dengan kolesterol teroksida dan hidrogen sulfida, bau belerang yang keluar dari telur yang terlampau masak. Itu juga toksik jika berlebihan. Setiap hari selama 4 tahun. Setelah menghentikan amalan itu, setelah kembali makan telur yang baru dimasak, kabus itu hilang. Sungguh luar biasa keupayaan tubuh untuk sembuh apabila anda berhenti meracuninya, bukan? Bayangkan ini. Anda sedang menjimatkan masa di dapur, tetapi anda sedang menolak tahun-tahun kejelasan mental dari hidup anda. Adakah ia pertukaran yang adil? Tidak. Saya mahu berhenti sekejap di sini. Kita telah bercakap tentang bayam, kentang dan telur. 3 tiang utama diet yang runtuh apabila dipanaskan semula. Tetapi kita masih ada 2 lagi. Dan saya beri jaminan tentang hidangan ayam. Hidangan ayam akan mengejutkan anda kerana ia berkaitan dengan sakit sendi anda. Ya, kesakitan yang anda panggil artritis itu mungkin mempunyai punca yang lain. Jika setakat ini maklumat tersebut telah membuka mata anda, saya perlu tahu bahawa kita sedang berhubung dalam hal ini. Tulis nombor 3 di ruangan komen jika anda sudah mula menyemak secara mental apa yang akan anda buang dari peti sejuk anda hari ini. Saya mahu melihat nombor 3 itu. Kita adalah sekumpulan orang pintar yang sedang mengambil alih kawalan. Mari kita teruskan dengan pengkhianat keempat. Ayam. Raja protein. Asas kepada diet kecergasan. Ayam apabila segar adalah sangat hebat. Tetapi protein ayam sangat kompleks. Ia merupakan rantaian asid amino yang panjang. Apabila anda memasak ayam, rantaian tersebut menyusun dalam satu bentuk tertentu. Apabila anda menyejukkannya, ia disusun semula. Dan apabila anda memanaskannya semula, di situlah bencana molekul berlaku. Protein mengalami pengubahsuaian sehingga ia menjadi sukar dihadam oleh usus anda. Tubuh anda tidak mengenalinya sebagai makanan. Ia mengenalinya sebagai sesuatu yang asing. Dan apa yang tubuh anda lakukan apabila ia mengesan sesuatu yang asing? Ia menjadi meradang. Ia melancarkan serangan imunologi. Jika anda makan ayam yang dipanaskan semula 3 atau 4 kali seminggu, anda mengekalkan tubuh anda dalam keadaan berjaga-jaga yang berterusan. Keradangan kronik grade rendah. Dan adakah anda tahu di mana keradangan itu mula-mula dirasai pada orang tua? Pada sendi-sendi dan pada tenaga keseluruhan. Saya telah melihat para eksekutif, lelaki kuat berusia 55 tahun, mengheret diri dalam keletihan dengan sakit di lutut dan siku, menyangka ianya disebabkan oleh faktor umur. Doktor, saya dah tua. Bohong, anda bukan tua. Anda mengalami keradangan. Anda sedang makan protein yang telah dinyah asli yang perut anda tidak dapat uraikan, yang menapai di dalam usus anda dan yang mencetuskan alarm imunologi. Ayam harus dimakan segar setelah dimasak. Atau jika ada lebih, dengar sini baik-baik kerana ini adalah petua yang akan menjimatkan wang anda untuk membeli ubat anti radang. Makannya sejuk. Dalam salad, dalam sandwich, bila sejuk, struktur molekulnya kekal stabil. Dipanaskan semula, ia adalah tiket pasti kepada kembung perut dan sakit sendi. Mengapa tiada siapa yang menerangkan perkara ini? Mengapa kita menganggap tetuan gelombang mikro tidak berbahaya? Tetuan gelombang mikro menggoncang molekul air berganas. Dalam protein yang padat seperti ayam, ia mencipta tekstur bergetah dan struktur kimia yang sukar diproses oleh sistem pencernaan yang sudah berusia. Kesihatan pencernaan anda adalah asas kepada kesihatan mental dan fizikal anda. Jika usus anda sedang berjuang dengan ayam yang dipanaskan semula, ia tiada tenaga untuk membaiki otak anda atau untuk melindungi hanti anda. Ia adalah soal bajet tenaga. Dan sekarang, kita tiba pada elemen kelima. Dan ini bersifat peribadi kerana ramai yang menganggapnya sebagai makanan super dan melayannya seolah-olah ia abadi. Tetapi apabila ia teroksida, ya Tuhanku, apabila ia teroksida, ia sangat memusnahkan. Saya bercakap tentang cendawan. Cendawan adalah sangat luar biasa. Ia mengandungi antioksidan, ia mengandungi serat, tetapi ia sangat terdedah kepada kerosakan. Ia mempunyai enzim yang sangat aktif dan protein yang sangat kompleks. Peraturan untuk cendawan adalah sangat mudah. Ia dimasak dan ia dimakan. Titik. Jika anda menyimpan cendawan yang telah dimasak, dalam masa beberapa jam,
bukan berhari-hari tetapi jam, ia mula teroksida dan proteinnya merosot. Jika kemudian anda memanaskannya semula, anda sedang menelan koktail radikal bebas dan toksin nitrogenous. Adakah anda tahu apa yang dilakukan oleh radikal bebas? Ia menuakan sel-sel anda. Ia mengoksidakan tubuh anda dari dalam, seolah-olah anda berkarat seperti paku yang terdedah kepada cuaca. Anda mempercepatkan penuaan kulit anda, organ anda dan neuron anda. Tetapi yang paling teruk ialah kerosakan usus. Cendawan yang dipanaskan semula boleh menyebabkan kerengsaan yang sangat teruk sehingga menyumbang kepada sindrom usus bocor. Bayangkan, penapis usus anda dipenuhi dengan lubang mikroskopik, membenarkan toksin masuk ke dalam darah anda. Itulah yang berlaku kepada rakan sekerja saya, seorang pakar pemakanan. Ya, pakar pun boleh tersilap. Dia memakan cendawan yang dipanaskan semula untuk kesihatan dan akhirnya mengalami masalah pencernaan yang teruk. Ubatnya sendiri yang membuatkannya sakit. Dengan mengelak daripada memanaskan 5 makanan ini, anda bukan sahaja mengelakkan sakit perut, anda sedang melindungi DNA anda sedang mengurangkan beban toksik yang perlu ditangani oleh tubuh anda membebaskan tenaga supaya tubuh anda boleh melakukan apa yang sepatutnya dilakukan, memastikan anda hidup, waras dan kuat. Perubatan masa depan bukan sahaja pil. Perubatan masa depan adalah berhenti meracuni diri kita dengan tabiat dari masa lalu. Sekarang, anda telah mengetahui hal ini, apa yang akan anda lakukan? Adakah anda akan terus menggunakan ketuhar di lubang mikro seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku? Saya mahu anda memahami sesuatu yang asas. Menjaga tubuh badan anda selepas usia 50 bukanlah satu kemewahan, ia adalah satu disiplin. Dan disiplin ini akan menjimatkan ribuan ringgit anda untuk ubat-ubatan yang anda tidak perlukan jika anda berhenti memakan lebihan makanan toksik. Tubuh anda adalah satu-satunya tempat untuk anda hidup. Jangan melayaninya seperti tong sampah. Jika maklumat ini telah memberi kesan kepada anda, jika anda rasa anda telah mempelajari sesuatu yang boleh mengubah kesihatan anda seawal esok sahaja, saya minta anda untuk melanggan atau subscribe bukan untuk saya, tetapi supaya anda tidak terlepas video seterusnya di mana kita akan bercakap tentang minyak yang anda tidak patut gunakan untuk memasak. Itu adalah satu lagi bom jangka. Kongsikan video ini dengan anak-anak anda, dengan rakan-rakan anda. Selamatkan nyawa dengan berkongsi pengetahuan ini. Saya sekutu kesihatan anda. Jumpa di video seterusnya. Jaga diri kerana tiada siapa yang akan melakukannya untuk anda. Tetapi tunggu, kerana senarai itu tidak berhenti di situ. Jika anda fikir telur yang dipanaskan semula berbahaya, tunggu sehingga anda mengetahui tentang makanan keempat dalam senarai kita. Makanan ini sangat biasa di dapur kita dan secara universal dianggap sihat sehingga anda mungkin memanaskannya semula minggu ini juga. Ia sedang mencipta keradangan yang senyap dan memusnahkan di dalam tubuh anda yang mungkin mempercepatkan proses penuaan anda lebih laju daripada apa yang anda boleh bayangkan. Saya bercakap tentang ayam, protein yang bertukar menjadi musuh anda. Izinkan saya bercerita tentang Carlos, satu kes yang memberi kesan mendalam kepada saya. Carlos merupakan seorang eksekutif berusia 55 tahun yang datang berjumpa saya dalam keadaan terdesak. Dia bukan lelaki yang kurang aktif. Sebaliknya, dia cuba menjaga dirinya. Tetapi dia sentiasa berasa radang, dengan sakit sendi yang muncul secara tiba-tiba, seperti dicucuk jarum panas pada lutut dan siku, dan keletihan yang sangat teruk sehinggakan dia tidak lagi boleh bermain bola sepak dengan anak-anaknya pada hujung minggu. Doktor, katanya dengan suara yang pecah kerana kekecewaan, saya tidak faham apa yang berlaku kepada saya. Saya mempunyai diet yang sangat berdisiplin. Setiap hari Ahad, saya memasak sejumlah besar ayam organik, dada, paha, semuanya berkualiti tinggi. Dan saya memanaskannya semula sepanjang minggu sebagai protein utama saya. Bagaimana mungkin saya berasa lebih teruk makan makanan yang begitu sihat berbanding semasa saya makan makanan ringan? Jawapannya terletak tepat pada rutin yang dianggapnya sangat sempurna itu. Dan di sinilah saya perlukan sepenuh perhatian anda. Kerana ini adalah sains, bukan silap mata. Apa yang Carlos tidak tahu ialah ayam mempunyai kepadatan protein yang sangat spesifik. Apabila ayam dimasak, proteinnya menggumpal dan mengambil satu bentuk yang khusus. Setakat itu, semuanya baik.
Tetapi apabila ayam itu sejuk di dalam peti sejuk dan kemudiannya dipanaskan semula berulang kali, terutamanya di dalam ketuhar gelombang mikro yang memanaskan secara tidak sekata dan agresif, proteinnya melalui penyusunan semula molekul yang drastik. Ia bertukar menjadi sebatian yang sistem pencernaan anda tidak lagi mengiktiraf sebagai makanan berkhasiat. Perut anda yang dari masa ke masa telah kehilangan keasidan dan kapasiti enzim tertentu melihat protein yang diubah ini dan berkata, apakah ini? Ia tidak boleh memprosesnya dengan baik. Sebatian yang berubah ini secara teknikalnya dipanggil produk glikasi lanjutan, AGEs. Bayangkan ia seperti gam berkarat di dalam sel anda. Setiap hidangan ayam dipanaskan semula yang dimakan Carlos bukanlah nutrisi. Ia merupakan pertempuran kimia. Ia mencetuskan tindak balas keradangan kronik secara besar-besaran. Sistem imunnya dan bukannya melindunginya daripada virus atau bakteria, sedang sibuk menyerang protein asing di dalam ususnya. Ia menghasilkan sitokin keradangan yang bergerak melalui darahnya dan menempel, teka di mana? Pada sendinya. Itulah sebabnya lututnya sakit. Itulah sebabnya dia penat. Keletihannya bukan disebabkan oleh tekanan kerja. Ia kerana tubuhnya menggunakan semua rizab tenaganya untuk melawan keradangan yang dia sendiri cipta melalui makan tengah hari sihatnya. Penyelidikan perubatan terkini menunjukkan bahawa keradangan grade rendah kronik ini adalah faktor biasa dalam hampir kesemua penyakit penuaan, kanser, diabetes jenis 2, penyakit kardiovaskular dan demensia. Ia ibarat mempunyai kebakaran kecil tetapi berterusan di balik dinding rumah anda. Anda tidak nampak apinya, tetapi strukturnya semakin lemah dari hari ke hari. Carlos telah membombardi tubuhnya dengan isyarat amaran yang berterusan. Selepas 3 bulan menghentikan pengambilan ayam dipanaskan semula dan mengikuti protokol anti radang saya yang secara ringkasnya terdiri daripada makan ayam yang baharu dimasak atau jika ada lebihan, memakannya secara sejuk dalam salad, Carlos kembali dengan perubahan yang sangat ketara. Doktor, katanya berseri-seri dengan warna wajah yang tiada sebelumnya, saya tidak tahu rupa-rupanya saya boleh berasa begitu sihat pada usia 55 tahun. Saya mempunyai lebih banyak tenaga berbanding ketika berusia 35 tahun. Dan isteri saya kata, saya telah kembali menjadi lelaki yang membuatkan dia jatuh cinta. Dan semua itu hanya kerana berhenti menggunakan ketuhar gelombang mikro untuk memanaskan ayam. Fikirkan, berapa kali anda pernah merasakan kesakitan yang tidak dapat dijelaskan itu dan mengambil ubat penahan sakit sedangkan punca sebenar berada di dalam pinggan anda? Jika perkara ini dekat dengan anda, jika anda pernah berasa berat atau lesu selepas memakan apa yang anda sangka sihat, tulis nombor 4 di ruangan komen. Saya mahu tahu siapa yang bersedia untuk berhenti meradangkan diri secara sukarela. Tulis 4 jika anda faham bahawa keradangan adalah musuh senyap. Tetapi, sekarang kita tiba pada makanan yang paling berbahaya dalam senarai kita. Yang kelima, ia adalah sesuatu yang ramai orang anggap sebagai makanan super, permata alam semula jadi. Tetapi, apabila ia dipanaskan semula, ia bertukar menjadi salah satu perkara paling toksik yang boleh anda makan. Dan saya tahu, anda mempunyainya di dalam peti sejuk anda sekarang. Mungkin dalam bekas plastik, menanti untuk menjadi makan malam anda. Makanan nombor 5, cendawan. Makanan super yang bertukar toksik. Kisah Elena, seorang pesakit berusia 52 tahun, membuatkan saya benar-benar terdiam. Dan dengarkan ini, kerana ia sangat ironik. Elena adalah seorang pakar pemakanan. Di sini, kita ada seseorang yang sepatutnya tahu segala-galanya tentang pemakanan sihat, tiba di klinik saya dengan simptom pencernaan yang teruk yang tidak dapat dijelaskannya. Dia mengalami kembung perut yang berterusan, gas yang menyakitkan dan proses pencernaan yang seolah-olah telah berhenti. Doktor, dia mengaku dengan rasa malu, hampir berbisik. Saya makan cendawan hampir setiap hari. Saya tahu ia bagus untuk sistem imun. Saya memasaknya dalam kuantiti yang banyak pada hujung minggu, saya buat tumis yang banyak dan saya memanaskannya semula sepanjang minggu untuk dimakan bersama hidangan saya kerana saya fikir ia adalah cara paling praktikal untuk mengekalkan diet yang kaya dengan antioksidan. Elena telah jatuh ke dalam perangkap yang paling kejam, menggunakan pengetahuannya untuk memusnahkan kesihatannya tanpa sedar. Apakah yang Elena dan kebanyakan orang tidak tahu ialah cendawan sangat unik dalam alam tumbuhan. Ia mengandungi protein yang sangat kompleks dan paling penting, enzim hidup yang sangat tidak stabil, ia terurai dengan cepat selepas dimasak.
Apabila anda memasak cendawan, anda mesti memakannya dengan segera. Jika anda menyimpan dan memanaskannya semula, terutamanya lebih daripada sekali atau pada suhu yang tidak sesuai, protein ini akan pecah dan enzim akan teroksida. Ia bertukar menjadi toksin nitrogenous dan radikal bebas. Bahaya sebenar datang apabila cendawan yang dipanaskan semula menyerang lapisan usus anda. Proses oksidatif ini mewujudkan radikal bebas yang menyerang secara langsung sel-sel dinding usus anda, enterosit, mencipta perforasi mikro. Adakah anda tahu apakah panggilan untuk perkara ini dalam bidang perubatan? Sindrom usus bocor. Elena menderita sindrom usus bocor akibat memakan cendawan yang dipanaskan semula bertahun-tahun lamanya. Sistem pencernaannya mempunyai lubang-lubang mikroskopik seperti jaring ikan yang koyak yang menapis masuk toksin, bakteria dan zarah makanan yang tidak dicerna terus ke dalam aliran darahnya. Tubuhnya mabuk atau keracunan dari dalam dan apabila darah anda kotor, otak anda akan menderita. Toksin yang bocor itu menjejaskan kejelasan mentalnya, hatinya dan sistem imunnya. Cendawan yang dipanaskan semula yang dianggap sebagai ubat naturalnya telah bertukar menjadi punca penyakitnya. Setiap kali dia memasukkannya ke dalam ketuham gelombang, dia memusnahkan penghalang ususnya sedikit demi sedikit. Proses pemulihan Elena mengambil masa berbulan-bulan detoksifikasi usus secara intensif. Kami terpaksa membaiki dan menutup ususnya. Tetapi apabila ia akhirnya sembuh, dia memberitahu saya sesuatu yang saya mahu anda semat dalam ingatan. Doktor, saya fikir saya menyuburkan tubuh saya, tetapi sebenarnya saya memusnahkannya dari hari ke hari. Saya tidak pernah membayangkan tabiat semudah itu boleh menjadi sangat membinasakan. Cendawan teroksida boleh mempercepatkan penuaan otak hingga 5 kali lebih laju daripada biasa. Otak anda bergantung pada usus yang sihat. Jika usus anda rosak dan membiarkan sampah masuk ke dalam darah, otak anda akan meradang. Ia adalah paksi usus otak dan percayalah, anda tidak mahu mempunyai otak yang meradang pada usia 60 tahun. Itu ibarat membuka pintu kepada kemerosotan kognitif. Jika anda telah membaca sejauh ini, tinggalkan nombor 5 di ruangan komen. Kerana apa yang akan saya dedahkan sekarang adalah kepingan teka-teki yang hilang. Tulis 5 jika anda berjanji untuk menjaga usus anda. Sekarang, saya mahu anda tarik nafas panjang. Saya tahu maklumat ini mungkin menggemparkan. Anda mungkin berasa sedikit takut atau bersalah kerana melakukan ini bertahun-tahun. Doktor, adakah ini sudah terlambat untuk saya? Anda mungkin tertanya-tanya. Adakah saya telah merosakkan tubuh saya secara kekal? Jawapan ringkasnya ialah tidak. Tubuh anda adalah sebuah mesin pencanaan semula yang ajaib. Tetapi, dan ini satu tetapi yang besar, keupayaan untuk pencanaan semula itu menurun secara drastik selepas umur 50 jika anda tidak memberikannya alat yang betul. Anda mesti memahami sesuatu yang asas tentang fisiologi semasa anda. Hati anda, makmal kimia yang berada di dalam perut anda tidak lagi berfungsi secekap semasa anda berumur 20 atau 30. Pada usia 30, anda boleh makan pizza yang dipanaskan semula selama 3 hari, minum alkohol dan tidur 4 jam dan keesokan harinya anda masih segar. Hati anda mempunyai reserve glutathione, master antioksidan yang sangat besar. Ia mampu menetralkan nitrosamin bayam, toksin ayam dan kolesterol teroksida telur tanpa sebarang masalah. Tetapi pada usia 50, 60 atau 70 tahun, ceritanya berbeza. Reserve enzim detoksifikasi kita menurun, aliran hempedu kita menjadi perlahan, buah pinggan kita menapis dengan kelajuan yang lebih rendah. Ironi yang tragis ialah, semakin kita cuba menjadi sihat dengan menggunakan semula makanan agar tidak membazir, kita semakin membebankan sistem yang sudah penat. Ia ibarat meminta seorang pelari maraton untuk berlari lagi 40 km sebaik sahaja dia melepasi garisan penamat dalam keadaan keletihan. Setiap kali anda memakan lebihan makanan bertoksik ini, anda sedang mengisi gelas yang hampir penuh. Ia dipanggil beban toksi terkumpul. Nitrosamin bayam ditambah dengan botulisma terpendam kentang, ditambah kolesterol teroksida telur, ditambah AGEs ayam, semuanya bertambah dan suatu hari gelas tersebut melimpah. Dan ia tidak melimpah dengan amaran tanda neon yang mengatakan bahaya. Ia melimpah dalam bentuk diagnosis secara tiba-tiba. Tumbuhan yang muncul secara tiba-tiba, demensia yang berkembang sangat laju, keletihan kronik yang tiada doktor tahu macam mana nak jelaskan. Ini bukan nasib malang. Ini biokimia.
Ia adalah hasil daripada ribuan keputusan kecil yang salah terkumpul selama bertahun. Tetapi inilah berita baiknya dan saya mahu anda mendengarnya dengan hati anda. Anda boleh menghentikan proses ini hari ini juga. Apabila anda berhenti memasukkan toksin ini ke dalam tubuh anda, hati anda mendapat ruang untuk bernafas. Bayangkan hati anda sedang lemas dan tiba-tiba anda memberinya oksigen tulen. Ia berhenti membuang tenaga untuk menetralkan racun daripada makan tengah hari anda dan mula menggunakan tenaga tersebut untuk membaik. Ia mula membaik kerusakan sel. Ia mula membersihkan arteri. Ia mula menurunkan keradangan otak. Saya telah melihat pesakit berumur 70 dan 80 tahun mendapat kembali daya hidup yang mereka sangka hilang selama-lamanya dengan membuat penyesuaian ini di dapur mereka. Ini bukan tentang melakukan diet ekstrim atau membeli suplemen mahal. Ia adalah mengenai menghormati bahan kimia pada makanan. Ia adalah mengenai kefahaman bahawa makanan berubah apabila ia dipanaskan, disejukkan dan dipanaskan semula. Ia tidak nyata. Ia hidup, ia bertindak balas, ia teroksida, ia termamai. Jadi, apakah pelannya? Apa yang perlu kita lakukan dengan tepat bermula esok? Saya tidak mahu membiarkan anda bersendirian dengan rasa takut. Saya mahu memberikan anda penyelesaian. Saya mahu memberi anda alat perubatan supaya peti sejuk anda tidak lagi menjadi rumah mayat makanan dan kembali menjadi sumber hidupan. Cadangan perubatan saya adalah jelas, langsung dan boleh menyelamatkan nyawa anda. Tetapi saya perlukan anda untuk mengikutinya 100%. Ini bukan sekadar cadangan. Ini adalah preskripsi untuk kehidupan. Bersiap sedia kerana dalam bahagian seterusnya, saya akan memberikan anda protokol yang tepat, cara memasak, cara menyimpan dan yang paling penting, cara makan untuk menyembuhkan kerosakan yang telah kita lakukan. Jika video ini telah membuka mata anda setakat ini, tekan butang suka. Ia hanya satu klik kecil untuk anda, tetapi ia membantu mesej ini sampai kepada orang lain yang mungkin ketika ini hampir memasukkan ayam sejak 3 hari lalu itu ke dalam ketuhar gelombang mikro. Anda boleh menyelamatkan seseorang dengan berkongsi maklumat ini. Langgan dan aktifkan pemberitahuan kerana perkara seterusnya adalah panduan praktikal muktamad. Dan ingat, kesihatan anda berada di tangan anda, tetapi juga di dapur anda. Jumpa anda di video seterusnya untuk kesimpulan akhir dan protokol detoksifikasi. Dengan penuh kasih sayang dan komitmen terhadap kesejahteraan anda, teruskan menonton. Berikut adalah cadangan perubatan saya. Jelas dan tanpa selindung. Keluarkan kertas dan pen kerana peraturan ini adalah manual arahan untuk keremajaan kedua anda. Ini bukan cadangan. Ini adalah undang-undang biologi untuk melindungi hati, otak dan usus anda selepas berumur 50 tahun. Peraturan nombor 1. Bayam. Dengar sini baik-baik. Jangan sekali-kali panaskan semula bayam. Jangan pernah lakukannya. Jika anda memasaknya, makan terus pada masa itu. Jika ada lebihan, jangan masukkannya ke dalam ketuhar gelombang mikro pada keesokan harinya sambil berfikir bahawa haba akan membunuh segalanya. Haba itu sendiri yang mencipta masalah di sini. Penyelesaiannya, gunakannya segar. Bayam segar dalam salad mengekalkan nitrat baik secara utuh, membantu tekanan darah anda. Jika anda ada lebihan bayam yang telah dimasak, cincangnya semasa sejuk dan masukkan ke dalam salad atau smoothie hijau. Bila sejuk, ia tidak berbahaya. Dipanaskan buat kali kedua, ia ibarat Russian roulette nitrosamin. Peraturan nombor 2. Kentang. Lupakan tabiat membiarkan periuk kentang di atas dapur sepanjang petang. Ia adalah tempat pembiakan bakteria. Masak sekadar kentang yang anda nak makan. Dan jika anda ingin menjadi bijak dengan nutrisi anda, masaknya, biarkan ia sejuk di dalam peti sejuk dan makan kentang tersebut sejuk. Dengan memakannya secara sejuk, sebagai contoh dalam salad kentang, kanjinya akan bertukar menjadi kanji rintang. Ini bertindak sebagai prebiotik, memberi makan kepada bakteria baik anda dan bukannya menaikkan gula darah anda. Anda berubah daripada makan bom glukosa kepada memakan ubat untuk usus anda. Tetapi jangan sekali, walau apapun keadaan, panaskannya semula dalam keranjang aluminium menggunakan ketuhar gelombang mikro. Peraturan nombor 3. Telur. Di sini asasnya adalah kesegaran. Simpan telur mentah di dalam peti sejuk, bukan di bahagian pintu yang suhunya berubah-ubah, bahkan di dalam bahagian. Dan masak hanya apa yang akan anda makan. Sebiji telur mengambil masa 10 minit untuk dimasak.
Benarkah anda tiada masa 10 minit pada waktu pagi untuk melindungi otak anda daripada kolesterol teroksida? Jika anda ada lebihan telur rebus, jangan panaskannya. Makannya secara sejuk bersama sedikit minyak zaitun dan garam. Deria rasa anda akan membiasakan dirinya dan arteri anda akan berterima kasih buat selamanya. Peraturan nombor 4, ayam. Ini adalah perubahan yang paling sukar bagi ramai orang tetapi yang paling diperlukan untuk sendi anda. Ayam dimasak sekali sahaja. Jika berlebihan, ia sangat sesuai untuk sandwich sejuk, salpicon, campuran daging cincang dingin atau salad Caesar. Apabila memakannya sejuk, anda mengelakkan penyahaslian protein kali kedua. Perut anda akan menghadamnya dengan lebih baik. Jika anda perlu memanaskannya, lakukan di dalam kuali dengan api yang sangat kecil, berserta sedikit air atau sup atau kaldu. Jangan sesekali menggunakan ketuhar gelombang mikro. Tetapi nasihat perubatan saya ialah sejuk lebih baik. Peraturan nombor 5, cendawan. Ini untuk dimakan segera. Masak secukupnya untuk hidangan anda. Jika ada lebihan, anda mempunyai margin 24 jam untuk memakannya sejuk. Selepas 24 jam, buangkannya. Saya tahu sakit hati buang makanan. Kita diajar membuang makanan adalah satu dosa. Tetapi memakan sesuatu yang menyebabkan anda jatuh sakit adalah satu dosa yang lebih besar terhadap tubuh anda sendiri. Tubuh anda bukan tong sisa organik. Jangan gunakannya semata-mata kerana tak nak membazir. Lebih baik rugi beberapa ringgit untuk cendawan daripada kehilangan kesihatan usus anda. Saya mahu anda merenung perkara ini seketika. Tubuh anda bukan mesin yang tidak boleh dimusnahkan. Ia adalah sistem biologi kompleks yang telah berfungsi tanpa henti selama 5, 6, 7 dekad. Ia telah membolehkan anda berjalan, memeluk anak-anak anda, bekerja, ketawa dan menangis. Ia telah bertahan mengharungi selsema, jatuh, tekanan dan malam-malam yang buruk. Tidakkah anda rasa ia berhak mendapat sedikit rasa hormat? Setiap keputusan pemakanan yang anda buat bermula hari ini bernilai 2 kali ganda. Ketika berusia 20 tahun, tubuh anda memaafkan hampir semuanya. Selepas umur 50 tahun, tubuh akan menuntut bayarannya. Tetapi ia juga sangat berterima kasih. Sebaik sahaja anda berhenti menyerangnya dengan makanan bertoksik yang dipanaskan semula, ia mula pulih. Saya telah melihat pesakit mendapatkan kembali kejelasan mental dalam beberapa minggu. Saya telah melihat sakit jandi hilang seperti magic, hanya dengan meninggalkan ayam yang dipanaskan semula. Saya telah melihat proses pencernaan yang dulunya satu penyiksaan, kembali menjadi tepat seperti jam tangan Switzerland. Saya tidak meminta anda untuk melakukan ini kerana takutkan kanser atau demensia. Ketakutan itu melumpuhkan. Saya meminta anda untuk melakukannya kerana sayang diri sendiri. Ini tentang menyayangi tubuh yang menemani anda sepanjang hayat anda. Ini mengenai kehendak untuk berada di sana, kekal waras dan kuat untuk melihat cucu-cucu anda membesar, menikmati persaraan anda, hidup dengan maruah dan tanpa sakit. Usia tua tidak semestinya sinonim dengan penyakit. Itu adalah penipuan yang dijual kepada kita. Hari tua boleh menjadi peringkat kebijaksanaan dan kesempurnaan jika kita mengalihkan batu-batu halangannya. Dan 5 batu halangan ini, bayam, kentang, telur, ayam dan cendawan yang dipanaskan semula merupakan batu halangan yang boleh anda alihkan bermula hari ini. Saya ingin bertanyakan satu soalan terakhir dan saya mahu anda menjawab dengan jujur di ruangan komen. Selepas semua yang anda pelajari hari ini, adakah anda berjanji untuk menjaga kuil anda? Jika jawapannya iya, tulis pada ruangan komen, saya layak dapatkannya. Tulislah ia, saya layak dapatkannya. Kerana anda layak dapat kesihatan. Anda layak dapat tenaga. Anda layak untuk hidup bebas dari radangan. Dengan menulisnya, anda membuat satu perjanjian dengan diri anda sendiri dan dengan komuniti ribuan orang ini yang mencari perkara yang sama seperti anda. Dan tolonglah, jika video ini telah memberi nilai tambah kepada anda, jika anda merasakan maklumat ini perlu diketahui oleh semua, kongsikannya. Hantarkan kepada kakak anda, kepada kumpulan kawan anda, siarkan di media sosial anda. Kerana terdapat jutaan orang pada ketika ini sedang memanaskan penyakit mereka di dalam ketuhar gelombang mikro tanpa menyedarinya.
anda mempunyai kuasa untuk memberi amaran kepada mereka. Klik suka agar algoritma memahami bahawa ini penting. Langgan dan aktifkan loceng kerana dalam video seterusnya, kita akan bercakap tentang sesuatu yang ada di kabinet anda. Sejenis minyak sihat yang bertukar menjadi plastik di dalam urat anda apabila ia dipanaskan. Anda pasti tidak mahu melepaskannya. Kesihatan anda di tangan anda. Setiap hidangan adalah satu peluang untuk menyembuhkan atau memusnahkan. Keputusan itu, kawan yang dikasihi, adalah milik anda. Hari ini bermulanya baki kehidupan sihat anda. Jumpa anda di video seterusnya sambil kita meneruskan perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih panjang, waras dan bermakna. Dengan penuh kasih sayang dan komitmen yang tidak berbelah bahagi terhadap kesejahteraan anda, sehingga berjumpa lagi.